Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam tadi kita dah ada berlaku kenaikan yang agresif di Bitcoin dan tambah masuk sampai hampir 23k. So apapun pergerakan ke dalam bulk resistance itu normal, dan kenapakah pergerakan ini berlaku, dan juga kan pergerakan uptrend ni normal untuk berlaku pergerakan ni. So kenapa nanti itu akan normal, nanti itu akan tunjukkan anda di chart, dan apakah aku kata next time kalau berlaku lagi pergerakan ni anda boleh alert untuk ada sebarang kemungkinan kenaikan dan juga sebarang kemungkinan untuk drop. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So apapun untuk pergerakan untuk tahun ni, macam juga kan tahun 2023 awal tahun 2021 ni adalah time untuk buy tu. Whatever price yang anda buy currently adalah still lagi orang kata dalam a good discount. So tanpa bermasa lagi, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So untuk di coin market cap, kita pertama kalinya selepas dalam bearish market itu, kita total market above 1 trilion balik. So ingat, masa kita all time high tu dalam 69k ataupun 70k untuk Bitcoin, kita all time high kita almost dalam 1.8, 1.9, hampir 2 trilion tak silap Zul. Kemudian kita tengok volume semalam 50 bilion. So adakah naik, kita tengok berapa persen naik dia. Kemudian BTC dah naik ke 42%, Ethereum pun hampir dah 20%. So untuk summary semalam, pergerakan semalam tengok total market increase banyak 6%, volume naik 23%, Bitcoin increase banyak hampir 0.6%. So harga-harga semasa untuk hari ni, Bitcoin berada di 22.6k. So macam kan kita berada dalam bulk resistance antara 22.5 ke 23.3. Tak selalu kita tengok akan di chart untuk exactly amount berapa. So kita dalam bulk resistance. Kemudian untuk semalam Bitcoin naik sebanyak hampir 8%, iaitu 7.85%. Untuk Ethereum akan ber 1.5 naik 1.6, hampir 7% juga. Kemudian Ethereum BNB hampir 4%, untuk SRP 4.8. So kita tengok ada tak yang efek banyak. Cardano naik 6.58%, Dogecoin 6%, Solana 9%, so 25. So Solana ni siapkan kita ada timeline kita tengok balik Solana ni. Berapa Solana tu kita ada wish atau bukan wish, kita ada falling channel yang belum breakout ni. Tak silap tu, ingat kita sebut 25k. Kalau kita above 25k, ini kita ingatkan price Solana tu dah breakout punya channel. So kita tengok kan nanti. Matic 7%, kembali balik $1. Kemudian Polkadot 8%, Shiba Inu 7%. So semua sedang melakukan kenaikan yang almost banyak 5% ke atas disebabkan efek dengan kenaikan di Bitcoin. So adakah dia akan drop balik? So kita berada di kawasan resistance, ada possible untuk dia buat drop balik. So nanti kita akan tengokkan di chart. So ini adalah chart kuartal Bitcoin. So apa yang berlaku semalam, inilah pergerakan. So inilah di 4 hours. So dua ada share ada pergerakan ni. So walaupun pergerakan ni kita nampak pergerakan ni amat bullish. Sebab apa amat bullish? Macam juga kan kita tengah berada dalam fasa yang pertama, iaitu daripada downtrend berubah jadi uptrend. So baik saja juga itu 2 minggu lepas kita ada confirmation untuk masa data rilis CPI, kita dah dapat bullish data kita itu uptrend. So macam kan whatever anda buy selepas break ini, consider anda punya portfolio akan in green ataupun dalam profit. So tak kisah berapa anda buy untuk Bitcoin dan untuk altcoin. So sarankan untuk anda dah boleh start DCA secara monthly. So itulah untuk di kuartal secara umum ya. Untuk pergerakan tahun ni adalah good untuk DCA. So mana-mana coin anda boleh buy. So untuk Bitcoin, apa yang berlaku semalam, kita tengok pergerakan ni. So kita ada monitor. Sebelum ni kita ada monitor wedge, dan wedge ini dah complete. Tu price target daripada high ini to low ini, point target lah daripada high ini dan low ni dah sampai pun target, dah complete, sudah delete. Kemudian untuk semalam tu ada share kan, kita nak tengok pergerakan yang ni. Sebab apa kita ada resistance. So kenapa berlaku bound dan ada volume ni? So ini adalah disebabkan ada volume ya. Macam tu saya cakapkan sebelum ni, kenaikan dia boleh naik unless kita kenaikan tu akan berlaku sekejap kita ada volume. So untuk di Bitcoin, kenapa ini adalah pergerakan bullish yang tak mengejutkan pun walaupun berlaku kenaikan? So ingat kita berada RSI macam saya cakapkan sebelum ni. Sekiranya RSI berada above 50, so ini menandakan price itu sedang menuju untuk naik atas. Dan stok RSI ni adalah momentum. Currently masa price kita berada above 50 dan stok RSI kita berada oversold, so ini momentum kita kuat untuk menaik. So walaupun kita ada drop sepetik sikit saja dan kita berlaku kenaikan. Untuk di Bitcoin, apa yang berlaku untuk kita nampak
price drop di kawasan ini, kemudian RSI ada 50 dan kita berlaku golden cross, stop RSI oversold dan berlaku pump. So currently adakah good untuk anda buy di kawasan ini? So walaupun untuk short term pun tak bagus, untuk long term tak ada masalah. Kalau anda bulan tarikh ni memang tarikh anda untuk DCA, tak masalah, DCA saja. Tapi kita sini kat tengok iaitu RSI dah pun berada di overbought, stock RSI berada overbought dan price currently untuk di 4 hours buat bearish divergent iaitu RSI buat lower low, price buat higher high. So ini adalah bearish divergent dan stock RSI pun berada di overbought. So meaning kita jangkaan expectation akan ada correction balik untuk drop ke bawah. So untuk yang ni dengan kenaikan ke 23 ni ada possible untuk kita tak dapat dah 28. So meaning daripada sini kita jangkakan price akan test balik almost dalam 20k sebelum untuk dia dapat balik momentum untuk naik atas. So untuk kali dengan kenaikan ni kita jangkakan kita akan expected ni drop ke 20k dan baru rebound balik ke atas. Unless kita ada sikit huge selling, so actually tu masih lagi drop ke 18. So 18 20k still lagi Zul punya target untuk quarter pullback. Cuma untuk currently untuk pullback ke 20 ni agak strength ataupun agak lebih healthy untuk kita tengok berbanding dia drop ke 18k. Kenapa? Kalau kita drop 28k tu meaning kita lost satu huge resistance kawasan ni, key level. So meaning nampak seperti bear menang balik kuartal dalam market. So meaning untuk yang ni kita tengok untuk kekal bullish untuk kekalkan momentum dia, expected kalau dia drop 20 dan bound, itulah tanda yang kita nampak pergerakan yang kuartal bullish in control. Nak cakap bullish in control, meaning kita nampak bear kalah dalam fight untuk dalam market. So itulah untuk pergerakan ni. So normal apapun untuk pergerakan kita berada di kawasan resistance dan kita betul reaction dengan high ini. So tengok macam mana, adakah kita akan berlaku shoot drop. So sama-sama tengok katakan macam juga kan di 4 hours RSI dah price buat higher high, RSI buat lower low dan stock RSI buat higher low, kemudian stock RSI overbought. So ini menandakan give and time aja kita expect kita akan ada sedikit drop itu sampai mana macam kan. Drop itu nanti kita akan tengok kan, untuk kita tengok drop itu sampai mana kita tengok RSI. So, unless kena RSI drop balik ke 50 dan stock RSI balik ke oversold, so meaning jangkaan kita possible kita tak drop lagi bawah. Okay, mungkin akan ada another kenaikan. Kita sama ada dia buat another pattern yang lebih besar macam ni sebelum dia melakukan dropping. So yang ini Zul jangkakan untuk pergerakan yang ni ke possible kita boleh buat kita possible untuk di 4 hours ni. Yang ni dah tak valid, untuk kita delete kan je. Kemudian kat ni Zul nak monitor yang ni, kita akan tengok height ni berapa height lagi dia buat. So ini adalah yang pertama je. Yang ni kita akan tengok low ini to low ni kita boleh draw. So kali kita nampak buat pergerakan yang seperti wedge. So adakah yang ini akan ada lagi kenaikan? So bergantung pada yang ni. So first kita akan tengok kalau berlaku rejection, ikutkan supposedly dah boleh berlaku rejection daripada point ni. Sebab apa? Kita ada height kat sini. Tu nampak tu height kat situ betul-betul ngam sampai situ. So ini kalau ikutkan dengan RSI keadaan RSI dan stock RSI, kita jangkakan ada sedikit drop itu possible kalau breakout ini. So meaning kita akan drop bawah pun tak jauh mana. Tunjukkan swing high to swing low ini point breakout. Untuk wedge ini to drop balik mana, kalau ikutkan drop balik ke kawasan ini. Nampak drop balik ke kawasan almost key level yang ni. Kita akan tengok per target tu almost dalam key level ni. So meaning kena tengok sekiranya price tu drop balik ke kawasan ini, adakah price tu akan drop lagi ataupun bound. Tu kita tengok RSI. Macam sekiranya RSI berada di above 50, stop drop ke 50 dan stock RSI berada di oversold. Kemudian tengok di 1 hour pun pergerakan lebih sama. Di 1 hour kalau ikutkan nampak pergerakan ni, 1 hour perlulah berada di almost di oversold. Tengok contoh apa yang berlaku pump itu, kita nampak point ni. Di 1 hour kita nampak apa? 1 hour kita oversold, stock RSI oversold. Tapi di 4 hours kita nampak apa? 4 hours kita akan nampak yang point ni. Di point ini kita nampak RSI 50. Kemudian stock RSI oversold. So anda nampak pergerakan ni. So mini jangka akan berlaku ada another pump untuk di kuartal di Bitcoin dan juga market-market lain. So itulah pergerakan yang kita tengok currently untuk tengok pergerakan bullish ataupun ada pergerakan pump anda. So hopefully anda dapat tengok pergerakan tu. So mini anda boleh buat kan. Macam tu tak kisah punya. Walaupun berlaku pump ni, whatever price kita dah ada plan, iaitu kita akan DCA selama 2 tahun. So macam juga kan Bitcoin. Macam tu saya cakap kan anda, kita ada range antara 26k ke 15k untuk anda DCA. Ada possible dia naik, kemudian next month dia drop balik. So kita ada masa 2 tahun untuk range yang ini. Unless kita dapat quarter, kita akan dapat
kita akan dapat sama ada pump itu kata pump untuk buat higher low itu untuk expected buat satu trend line valid, di mana kita akan ada huge pump dan correction, dan last inilah consider last aku kata inilah kita boleh buy kau-kaunya, buy last, buy yang kata all in semua untuk expected sebelum bulan selepas kita dapat confirmation bullish trend line. Sama ada kita dapat tahun kedua bearish market ataupun kita dapat tahun ketiga bearish market, iaitu contoh macam tahun ni, yang ini kita dapat sideways saja, sideways, kemudian tahun ketiga bearish market baru kita dapat, kemudian kena drop, kita dapat trend line kita, kemudian baru kita buran. So ini menunjukkan whatever dalam masa 2 tahun ni price adalah good untuk disay. Sebab apa? Kita yang kerja adalah kita kerja ni, kita kerja bull market ni. So itu yang kena tengokkan. So jangan bull market dah tahun 25. So masa jujur ada yang tanya tu dah beli ke? Tu dah beli pun, tu dah beli, cuma tu tak habiskanlah modal tu untuk 1 bulan ni. Tu buy dah ke 1000, so tu ada plan setiap bulan tu ada invest banyak RM1000. So coin apa tu buy, kan tu ada prioritikan beberapa coin, dan untuk bulan ni tu dah buy Bitcoin, Ethereum, Phantom dan Matic, dan insyaAllah next month tu akan buat. So kali ni tu tengok saja, tak kisah menunjukkan kita dalam bullish market. So whatever price yang anda buy adalah good untuk resale. Cuma untuk short term kita nak tengok ada tak peluang lagi untuk kita drop untuk Bitcoin ni. So untuk contoh di Bitcoin ni kita ada possible untuk drop kawasan 20k, 18k. Kalau dapat itulah rezeki, bukan tanda kita takut nak buy, itulah tandanya meaning walaupun tu dah invest RM1000 untuk bulan ni. So sekiranya Bitcoin drop ke kawasan 20 dan 18k, meaning tu akan invest another 1000 untuk bulan ni. Tu tak perlu tunggu untuk bulan depan. Bulan depan itulah bulan depan punya budget. Cuma untuk ni adalah kata special case. So itu yang tu monitorkan adakah drop atau tidak. So jangan nak kata keliru, kenapa tu nak, adakah tu akan tunggu 20k, 18k baru tu akan invest, tak. Sebenarnya kan tu dah start kan, setiap bulan tu akan invest RM1000. Sekiranya kita dapat special case, kita akan dapat pullback yang tu nak ni, kan 20-18, itu adalah tanda untuk tu tambah lagi bulan tu, extra invest untuk bulan tu. So hopefully anda faham apakah pergerakan kali, dan macam kan tu dah CA tu, siapa nak buy dah boleh buy pun bulan aku kata start bulan ini. Selama 2 tahun insyaAllah kita akan collect aset sebanyak boleh untuk anda dapat untuk bekalan sebelum tahun 2025. So hopefully anda clear apakah pergerakan ni. So hopefully kita akan monitor sama-sama, dan currently menceritakan yang tu tengok adalah yang ni pergerakan possible wedge ini. Kemudian kita nak tengok ini ialah pergerakan higher high ini, dan kita akan ubah kan, kita buat biru higher high di price dan higher low di RSI. So meaning inilah bearish divergence. Bearish divergence adalah possible untuk drop ke bawah. So drop sampai mana? Kita tengokkan ada nampak potential di kawasan 20k saja. 18k tu nampak kuartal sedikit susah dah nak drop 20k dengan momentum yang kuat ni. So possible kita akan drop di 20k sebelum kita breakout resistance, dan breakout resistance ni possible kita akan pergi ke 25, 26, kemudian tengoklah sebab apa kita ada high ini. So itulah untuk di Bitcoin. So lagi pergi ke ruangan komen jap. Untuk ada soalan, ada bertanya. So Assalamualaikum, tolong tengok APT chart HUB tu, harga boleh ke mana lagi tu, thank you. So APT USDT di HUB. So APT USDT di HUB, ada HUB ke APT? Okey, ada ni. So mungkin dia beli dekat HUB. Tak masalah, kita tengokkan tu apa yang berlaku semalam. So ini adalah efek Bitcoin malam ni. Kalau ikutkan chart ni, chart Bitcoin. So kalau ikutkan sebelum tu, kita tengok ini ada bullish divergence. So ni point major, adakah dah sampai price target? So dia tanya tadi swing high ni to swing low, kita nampak point breakout kawasan ni, dan price tu dah pun sampai. Dan sama juga RSI buat overbought, RSI overbought, dan currently print yang lebih kurang sama macam Bitcoin, iaitu price buat higher high dan RSI buat higher low. Saat yang ni kita akan tengokkan price higher high. So yang ni tak, ini bukan bearish divergence. So meaning ini bermakna IPT ni ada lagi nampak peluang nak naik. So ini for hour nanti tu akan tengokkan aku akan lebih besar untuk kita market dia. Dan tengok daily. So good banyak. First kenapa tu cakap kita akan di 4 hours balik untuk dapat point penting. First kita ada harga opening dia kat sini. Sebelum ni kita drop ke kawasan below support dia, kemudian dia regain balik, dan regain itu claim dengan hebat lah. So kali ni sampai mana? So kat sini kita boleh draw kita punya resistance dulu, main resistance, swing high ini to swing low, harga paling rendah dia dapat yang ini. Kemudian price dah buat hit pun major resistance. So yang ni apa yang boleh draw? So meaning untuk di APT ni, kalau siapa yang invest tadi, ketahuilah kan, dah dapat pun kuartal confirmation untuk bullish trend line. Apa tu bullish trend line? Sebab apa? Higher high, higher low, price buat pergi ke kuasa resistance. So meaning confirmation dia, kita akan nampak price ini yang dah buat bullish high ini, kita boleh connectkan satu trend line.
So mungkin dia akan ada naik lagi atau tidak. So bergantung kalau berlaku rejection untuk Bitcoin, ikutkan stock RSI dah oversold, so boleh berlaku rejection. Yang kita nak berlaku rejection, so rejection ni ini ialah peluang untuk anda buy. Maknanya kalau sekiranya dapat rezeki, so ini peluang. Sebab apa peluang? Kita tengokkan, kita akan tengok kita perlu cari support. Kita ada recent tu, ingat recent ni boleh lagi. Sebab apa? Kita possible ada boleh lagi naik lagi sikit dan berlaku breakout. So sekiranya ada naik, anda perlu ubah trendline ni untuk dapatkan top dia. So currently tu draw saja untuk mana-mana top yang current ada. So anda perlu ubah lagi selagi mana dia price tu akan push dalam kawasan return. Apa yang tu nak masukkan ialah kita nak cari support, swing low to swing high. So current high kita berada di kawasan ni. Kalau ada dia push lagi atas, tak masalah, anda boleh adjust sikit RSI. Yang penting adalah kita nak tengok box support kita mana. So ini adalah box support. So meaning untuk APT ni, sekiranya price menuju ke kawasan box support ni, ini bermakna kawasan all in anda untuk chart ini, untuk coin ni APT. So kenapa tu cakap all in? So kita jangkakan dia akan datang untuk retest resistance, bounce ke support. Bounce support sama ada di sideways sikit lama kawasan ni. Kalau di sideways lama kawasan ni, so ini maksudnya kan whatever kawasan price ini adalah good range ataupun peluang terakhir untuk anda buy sebelum dia breakout one more time untuk terus melakukan kenaikan yang sampai mana. Macam kan kat sini untuk dia breakout saja box resistance kali kedua ni, kita akan nampak kita swing high ni to swing low, kita boleh target ke mana? 1.6 $23, 2.6 $36, maksimum sampai $56. So meaning untuk APT ni, inilah kata pergerakan yang cantik, healthy untuk pergerakan ni. So yang ni dia akan tak delete lah, dia akan biarkan. Kita akan tengok insyaAllah dia ni pun dia tak update, dia tak delete kan. Kita akan tengokkan update insyaAllah nanti time by time. Siapa nak request dia boleh request balik. So in future kita boleh tengok betul tak analysis yang dia cakap ni. So inilah untuk PT. So currently good. Kita akan tengokkan kita dah first kita dah dapat trendline bullish kita. So ini kalau kita jatuh ke bawah ni, inilah peluang untuk anda buy. Minimum akan buy agresif. Masuk tu buy agresif tu macam anda all in target. Contoh kalau anda dapat 1000 coin ke 10 coin ke, inilah kawasan yang best untuk anda all in sebelum dia breakout dapat pergerakan buran untuk APT. Mungkin tak naik dengan drastik, mungkin dia follow 4 years quarter another 2 year, mungkin dia perkirakan kawasan ni mungkin dia akan sideways dulu. Breakout dia pun breakout mungkin sideways, tapi expect sideways tu akan start build up. So itulah untuk APT. So untuk APT hopefully anda dapat apa yang tu nak terangkan. InsyaAllah kita akan tengok pergerakan ini, biarkan saja, kita akan tengok untuk next time. So lagi nak kita tengokkan, apa lagi nak tengok dalam tu view BNB. So BNB lama tak tengok BNB. Kita tengok akan BNB USDT. BNB USDT. So apa berlaku di daily? So macam cakap kan sebelum ni kita ada range, so whatever antara $260 ke $150 adalah good range untuk buy. So currently adakah berlaku? Kita dah breakout ni. So untuk di ni belum, ini adalah trendline yang biasa saja. Kita nak trendline bullish yang macam APT tadi belum dapat lagi. Sebab apa? Kita ada high, kita ada low dan buat resistance ke ni. Price belum lagi attack. Kalau attack drop, manakala kita buat bullish trendline kita. Bullish trendline tu expected the rejection daripada bullish trendline ni ataupun buat resistance ni adalah glass buy untuk anda buy sebelum dia ada berlaku breakout untuk di atas. So sama juga macam APT tadi, kita nak buat nampak pergerakan yang sama. Cuma untuk short term ni kita akan tengok di 4 hours. Tengok di 4 hour kejap. 4 hours untuk lebih short term apa yang berlaku. So semalam berlaku kenaikan to APT. So masih lagi range. APT pula untuk BNB masih lagi dalam range ni. So kita nampak range antara 331 dan 260 ni masih lagi range. So adakah good buy? Macam juga cakapkan kat anda, tak kisah anda boleh buy pun, anda dah boleh buy pun untuk mana-mana coin currently. Sebab apa? Price dah pun berada di kawasan kata dalam trendline tu. Untuk kita tengok untuk BNB attack kita punya box resistance ni. So kita ada satu kata trendline ni. So meaning untuk BNB kalau breakout ni baru takkan anda nak tunggu dia breakout sini baru nak buy. Sebab apa? Kita dah berada di kawasan support. So macam juga kan tahun ini adalah tahun untuk DCA. So whatever price currently anda buy adalah good anda simpan untuk aset. So jumpa macam juga kan tambah ada all into tidak terpulang kepada anda, tapi macam juga kan dia sarankan untuk anda DCA secara monthly. Unless anda nampak yes okay, ada RM1,000 memang nak invest RM1,000 untuk BNB, dah memang tetapkan pilihan. So tak salah, kat sini harga masih murah, dekat dengan support, anda all in saja RM1,000 dan tengoklah market macam mana. Kalau break anda boleh monitor market untuk bullish dia, breakout yang ni. So ini kalau tahu pergerakan breakout ni, so ini tahu invest yang ini anda in positive profit, dan bila nak ambil profit tu menjadikan expectation kita ambil profit tahun 2025. So itulah BNB, good range untuk siapa-siapa nak invest untuk di BNB. Kita berada di kawasan yang quarter huge support, menjadikan kita ada major resistance,
major support, currently price berada support. So inilah time untuk anda buy. Sebab apa kita buy di support, kita tak nak buy di kawasan resistance. So itulah untuk di BNB. So next comment kita akan tengokkan VRA. So VRA jangan sebut VRA. So kecewa VRA sebab apa tu tak buy VRA. Price dah melakukan huge dan malam tadi Beacon pun naik lagi huge. Tu berapakah dah naik daripada 2 sen naik sampai 6 sen. Tu malam ni dah naik berapa? Malam tadi malam okey berapa? So masih lagi berada di 6 sen. So untuk di aku kata VRA menunjukkan kita berada ni price dah confirmation untuk uptrend dah naik. So malam tadi naik lagi, okey naik lagi tinggi maknanya ikutkan sampai 7 sen berlaku rejection daripada key point ni. Nampak ni daripada low ni kita ada support, ada resistance. Kita support resistance. So meaning kita dah buat berlaku betul-betul ngam rejection dengan tu. So currently apa yang kita nak tunggu? So kita boleh tunggu sekejap pullback. Sebab apa kita tengok RSI di daily overbought, stock RSI overbought. So kali ni at least kita nak buy kat mana? Kita tunggu at least untuk RSI ini drop ke kawasan 50 dan kita punya stock RSI ini oversold. So kita boleh buy. So kali ni manakah potential untuk grade untuk buy ni? Possible yang ni kita ada kawasan ni. So kawasan adalah 5 sen ataupun rezeki kita sikit lagi di kawasan almost 3 sen. So meaning dalam range ni menunjukkan boleh buy. So kalau anda nak in, possible kalau rezeki dapat balik drop 5 sen, tak nampak dia nak drop lah balik ke 2 sen. So meaning siapa yang dapat buy 2 sen tu all in, tahniah untuk anda. So meaning siapa yang nak buy lagi, consider untuk 5 sen tu consider untuk all in. So even harga pun masih murah lagi, baru 7 sen. So aku kata ikutkan pagi ni baru 6, tak sampai 6 sen, 0.006 sen. So kena all in masih lagi murah. So kita masih lagi berada di kawasan bawah ni. So jauh lagi untuk kita punya all time high. Jangan kita masa 2 tahun untuk buy. So untuk harga coin yang murah ni anda dah boleh all in pun. Cuma VRA ni tak ada dalam Zoom, ada dalam Zoom list, cuma bukan tu punya priority currently. Zul lebih priority dia punya top 5 dulu, kemudian complete top 5 barulah Zul akan pergi punya top 10, lepas top 10 barulah Zul ke bawah. So taklah, itu yang Zul punya plan. So itulah untuk VRA, good untuk siapa-siapa untuk dia, sebab apa kita dah breakout channel. So currently officially untuk dia VRA daripada downtrend berubah jadi uptrend. So ni whatever under price kawasan ni kita akan more nampak kenaikan. Kita jangkakan expected more naik daripada turun. Turun tu pullback tu sama ada sikit atau banyak. Juga kan kita ada positif untuk ni, untuk drop at least ke 0.05. Kalau dapat itu possible untuk anda another point untuk anda all in untuk VRA. Even kalau anda all in harga sekarang pun tak ada masalah. Menjadikan price masih lagi harga murah, masih lagi dalam 80% daripada all time high dia. Itulah untuk VRA. So next ni komen lagi apa nak tunjuk kan, pullback pada tu terlepas beli macam lah, tak kisahlah, anda boleh masih lagi buy untuk hari ni walaupun pump berlaku hari ni, masih lagi boleh beli. Sebab apa ni kan, Zul tak tahu anda punya plan bila, tapi Zul punya plan untuk petik hasil apa yang Zul buy ni adalah tahun 2025. So kita baru masih 23, so lambat lagi, baru our first month untuk aku kata daripada downtrend, first month daripada kita drop itu. So kita ada masih lagi dalam berapa, hampir 24 bulan, 12 bulan tolak 1, 12 bulan, 24 tolak 1, 23 bulan. Kita ada 23 bulan lagi. So anda boleh jangan panik untuk kata habiskan modal anda untuk bulan ni. Meaning dia juga akan letakkan target mungkin 1000 bulan ni, bulan depan 1000, bulan depan 1000. So kita buy secara berlemah, kita build up kita momentum dan kita build up kita punya experience untuk kita tak FOMO dalam market. Kita akan nampak pullback cantik, kita buy. Kalau price naik, alhamdulillah, yang mana-mana kita buy sebelum ni tengah melakukan profit. Itu yang perlu kita happy kan. Okey, salam betul. Tolong tengok condition 25 untuk Matic. So untuk Matic tak salah, Matic adalah top 5 tu. Top 5 consider Matic tu adalah nombor 4 dalam Zul punya list. So Matic kita akan tengokkan, Matic senang aja sebab kita Zul dah buat chart pun tu, kita boleh tengok. So currently Matic kita akan tengok di daily. So Matic Zul ada target daripada low ini. So anda nak tengok macam mana, kita boleh draw swing high ini to swing low. Kita akan dapat board resistance di kawasan ni. Kita ada ni, nampak ni board resistance kita. Kemudian kita akan target 1.6, 1.2, 1.6 at least $4.6. Kemudian maksimum kita stretch ke 4.2 dalam $11, almost dalam $10. So ada boleh berlaku. So itulah potential yang boleh berlaku dalam market. So kita akan tengok Matic, itu yang tu cakapkan strong. So Matic adakah good buy? Price berada kawasan kita ni, ini kawasan pullback dia. Menunjukkan untuk di Matic ni kita ada sini 4 hours, ada monitor buat support resistance, kita ada major support dan kita ada resistance. So whatever price dalam kawasan ni still lagi good range untuk buy. Dan sekiranya Matic drop dalam mana-mana kawasan bot ni dalam 7% mesin, ini adalah consider price untuk anda all in dapatkan target. Sebab apa kita dengan keadaan bullish ni, lu tak jangkakan Matic akan drop lagi below 70 sen.
Kalau dapat hampir 7% tu pun dah memang kira rezeki. So, ini kita jangkakan untuk Matic dalam sideway ni kita akan nampak fasa dia almost akan bermain dalam kawasan $1. So, itulah untuk di Matic, dan expectation untuk all time high dia juga ni almost dalam $10 kalau breakout kita punya board resistance ni. So, nanti tu akan tengah so, kita ada board resistance ni. So, board resistance ni kita jangkakan almost dalam 10 dalam all time high kita di $3. Kemudian kita target di 1.6, 4.2, 1.6 dalam $4, $5, kemudian 4.2 dalam $10. Itulah untuk di Matic. So, next comment, Zul, betul ke Chinese New Year ni akan dam kakao? So, Zul tak pasti. Yes, kalau macam sebelum-sebelum ni pernah jadi, macam Zul saya cakapkan tadi, di Bitcoin sendiri dah membuat signal bearish, iaitu mencakapkan di 4 hours tadi dah menunjukkan signal bearish divergence. So, bearish divergence tu adalah strong quarter signal mana menunjukkan price akan berlaku huge reaction. Huge reaction tu expected dia boleh return almost dalam 20k ataupun 8k. Tak risau, itu adalah opportunity untuk kita buy. So, kalau jatuh, alhamdulillah kita boleh buy lagi untuk bulan ni, extra buy. Sekiranya price tu terus melakukan naik, kita layan saja apa yang kita buy yang bulan ni dah profit, dan insyaAllah next month kita akan buy lagi. So, jangan pening-pening, tak masalah. So, kalau jatuh tu rezeki kita buy, kalau naik happy saja. Tengok anda punya portfolio currently yang dah buy tu, siapa yang dah buy, dah start buy dalam positif. So, itulah aku kata sedapnya kita buy masa tengah uptrend. So, itulah untuk di Bitcoin, dan ini kan ini tak mengejutkan kalau berlaku rejection. Sebab apa? Tapi rejection tu adalah bagi Zul, itu adalah peluang untuk siapa nak invest lagi macam Zul nak invest lagi bulan ni. Sekiranya alias kali drop lagi. So, peluang maknanya bulan ni Zul akan DCA 2 kali lah kalau kita dapat pullback ke kawasan 20k ataupun 18k. Bukan saja untuk Bitcoin, yang perlu tengok adalah untuk altcoin top 5 tu. So, itulah untuk jawabkan komen tadi. So, boleh share tak target untuk list Zul yang saya follow. So, macam tu akan di Zul ada share kan. Zul ada share kan dalam Discord channel Zul. So, dalam Discord channel tu anda boleh tanya. So, Zul ada share kan, even di live itu Zul ada share kan. So, kalau anda nak tu possible masuk Zul live ataupun anda tanya dalam Discord channel, memang Zul ada share kan. Sebab apa anda nak join Discord channel, senang je. Anda pergi ke YouTube, klik button join. Alright, klik button join, kemudian lepas anda buat transaction, anda perlu cari ruangan membership ni. Dia adakan home, video, left, playlist, community, adakan membership. Membership ni anda akan nampak sebaik saja ada join button membership ni. Kemudian dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. Dalam tu anda tanya dah, Zul akan jawab, dan Zul ada share pun. Even Zul dah buy pun, Zul dah tunjuk bukti yang Zul dah buy. Sebab apa? Zul tak nak jadi satu channel yang hanya aku kata promotekan promotion ini, tak nak. Sebab apa? Zul punya channel menjadikan Zul punya channel adalah crypto.live. Crypto.live apa yang Zul akan adalah kehidupan Zul untuk macam mana Zul invest dalam crypto, berapa Zul buy, berapa coin apa Zul buy, Zul ceritakan berapa Zul untung, berapa rugi. Zul cakap Zul tak perlu follow Zul. Ini adalah apa yang Zul buat. Kalau anda berminat, anda boleh follow, tapi risk on your own risk. So, cakaplah aku kata duit anda, tanggungjawab anda. Apa yang anda buy itu adalah tanggungjawab anda. Zul hanya buat analisis, dan itulah aku kata yang Zul tunjuk ni adalah Zul tunjuk journey Zul dalam crypto life ni ataupun dunia dalam dunia crypto ni. Zul buy coin apa dengan sedikit kemahiran Zul dalam membaca technical analysis. So, hopefully itu dapat bantu anda. Kemudian next korang komen apa lagi nak tengok. Terima kasih. Okay, thank you untuk Mimin Syamil kena support tu hari-hari. So, Secret 21 pun dah jadi kena dah macam support hari-hari pun. Aiman Rizpan tu rasa pun dari dulu lagi. Kemudian Sharon Malcolm, thank you untuk siapa Yusof tu. Siapa yang membership tu memang support tu lama dah. Imza pun lama dah support. Sampai badge pun dah badge warna kuning dah. Nampak 5 month. Kemudian untuk di yang ni ada dah 7 bulan. Yang ni merah ni lagi tinggi saja. 1 bulan, 1 year. Sapuan Yusof 1 year 1 month. So, memang lamalah 1 year tu consider daripada start Zul awal-awal buat channel lagi. So, thank you untuk siapa untuk aku kata support tu lama. InsyaAllah kalau 2025 nanti kita dapat bulan, InsyaAllah kita ada akan buat lah something lah untuk siapa-siapa yang membership yang dah support tu lama. So, thank you tu. Harap-harap dapat retest 8K. InsyaAllah kita tengok macam mana kalau dapat peluang tu. Jangan panik. Kalau takut nanti tengah naik ni ramai nak buy, masa jatuh ni ramai ramai takut nak buy. Itu normal yang berlaku dalam market. So, untuk Zul silakan datuk kalau 20K, 18K. Currently greatest buy. Kalau drop 18K itu opportunity memang terakhir lah. Memang takkan dapat harga murah tu. Tapi dengan pump yang semalam ni berlaku, nak drop ke 18K tu agak tipis. So, kali kita tengok opportunity adalah drop at least ke 20K saja sebelum berlaku bounce. So, apa pun great opportunity 20K, 18K buy saja. Even kalau price terus naik pun
terus naik, bulan tiba-tiba bulan lepas naik dan price retest ke 23, tak apalah 23 pun kita boleh buy. Tu cakapkan kita DCA secara monthly dan kita cakapkan kita baru bulan pertama, kita masih ada range antara 26k 15k, possible untuk 2-3 bulan ni kita naik 26, 3 bulan lepas tu kita drop balik kawasan 19-20. So ni kita still lagi dalam range tu. Ini adalah potential untuk anda buy. So jangan aku kata risau terlepas peluang ke apa. Letak plan anda, buy secara monthly. Sekiranya ada pullback yang menarik, kita boleh extra invest bulan tu. So yang penting kita collect aset sebanyak boleh untuk next bulan tahun 2025, hujung tahun 2025 barulah kita akan petik hasil. So guys, itu aja untuk pagi ni. Sebelum tu hari ni untuk ni, tu lupa tu nak pergi tengok Solana. Hampir Solana 25%, 25% pula, 20% dengan ke $25. So last untuk pagi ni tu nak tengokkan Solana, adakah ada breakout. Tu nak tengok Solana je, adakah ada breakout dah dia punya channel tu. Tu ada sebut kita channel mana Solana, menyuruk pula. Okey, 25. Hampir kita okey, belum breakout lagi. Kita ada major key level 20, hampir 25k dan kita ada trendline. So meaning untuk di Solana ni, sekiranya kita breakout saja channel ni, so means anda dah boleh start buy. Mungkin yang tak nak buy kawasan ni, tak nak buy lagi kawasan ni, tak nak DCA lagi, masih tunggu, mungkin takut lagi Solana pasal case FTX tu apa. So ingat, Solana FTX tu apa isu dia adalah FTX ada pegang banyak Solana dan terpaksa jual Solana, sebab itulah kita drop. So untuk Solana kali tengok secara teknikal, kalau breakout saja trendline putih ni, meaning kita tengokkan Solana officially daripada downtrend jadi uptrend. So adakah akan ada huge pump seperti VRA? Yes, itu boleh berlaku. So kalau anda adalah seorang investor, Solana whatever price walaupun breakout ni, consider dah boleh buy. Sebab apa? Maksudkan di Bitcoin, ibu segala coin, king of coin, dah pun buat pergerakan uptrend. So meaning untuk all coin yang lain, give and time dia akan follow. So meaning untuk Solana breakout saja, sama ada rezeki kita dapat huge pump ataupun sideways saja, tak salah anda boleh DCA. So untuk anda siapa Solana ni dah boleh buy. Cuma Solana ni dalam top 10 Zul. So Zul nak complete dulu tu punya top 5, kemudian lepas top 5 baru Zul akan completekan tu punya 6 ke bawah. So Solana ni berada antara 6 ke 10 lah. So Zul ada consider Solana ni boleh letak sama volume dengan Zul akan Solana, Avax, Polkadot ni. Selepas complete tu punya Phantom, Matic, masih ada 3 coin maknanya untuk top 3 ni, Bitcoin, Ethereum, tak salah Zul akan buy setiap monthly. Zul akan still buy monthly. Cuma Cardano, Phantom, Matic ni ada target kan. Selepas complete Cardano, Phantom, Matic, Zul akan start buy ikut turutan. Zul akan buy Solana, Avax, kemudian Polkadot. So Zul tak letak target, tapi Zul akan buy monthly, setiap monthly. Kemudian kita akan tengok, Zul akan tambah lah beberapa coin. Contoh Zul ada di top good fundamental project yang ada Harmony One, KDH40 tu, Zul akan start buy masa tu. So tak kisah, kita ada 2 tahun, kita akan collect aset sebanyak boleh. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan lain. So beware, kita ada bear flag, bukan bear flag, kita ada bearish divergence untuk di Bitcoin dan kita berada di resistance. Ada insyaAllah opportunity dapat 20k, 18 kita boleh buy. Kalau push lagi tak masalah, menunjukkan kita dah start DCA dah pun. Guys, itu je untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.